الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله 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 محمد رسول 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 الله لا إله إلا الله محمد نبي 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 الله لا إله إلا الله محمد حبيب 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 الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله 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 حق 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 الله الله حي 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 يا قيوم 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 الله حي دائم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أسماء الحسنى يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل. Wahai Allah yang Maha Pemaaf, wahai yang Maha Pengampun, wahai Maha Penerima Taubat, wahai yang Maha Suci, yang Maha Agung, maafkanlah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah, terimalah taubat kami, suci dan jernihkanlah hati nurani kami daripada segala penyakit-penyakit hati, dosa dan berhala dunia. Ya Nur ya Hadi ya Haq, 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 ya Nur ya Hadi ya Haq. Wahai Allah yang Maha Pemilik, yang Maha Pemberi cahaya, yang Maha Pemberi petunjuk, yang Maha Benar, pancarkanlah cahaya petunjuk dan kebenaran
serta ma'rifatmu ke dalam hati kami. Ya Fattahu, Ya Fattahu, Ya Fattahu, Ya Fattahu, Ya Fattah. Wahai Allah yang Maha Pembuka, bukakan hijab antara kami dan Engkau, Ya Allah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Wahai Allah yang Maha Lembut. Wahai Allah yang Maha Lembut, lembutkanlah hati-hati kami yang keras ini agar sentiasa gemetar ketika disebut namamu. Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Wahai Allah yang Maha Pemelihara lagi Maha Pelindung, peliharalah, lindungilah dan pagarilah hati-hati kami daripada bisikan nafsu dan syaitan. Ya Bari, Ya Bari, Ya Bari, Ya Bari, Ya Bari. Wahai Allah yang Maha mengadakan segalanya, anugerahkan kami kepasrahan yang sepenuhnya terhadap-Mu. Jadikanlah seluruh jiwa raga kami untuk perjuangan agama-Mu dan abadi-Mu yang sejati. Ya Alimu, Ya Hakimu, Ya Rashid. 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 Wahai Allah yang Maha Mengetahui, yang Maha Bijaksana, yang Maha Cerdas, kurniakanlah kami ilmu ma'rifat agar kami benar-benar mengenali dan mentaatimu. Curahkanlah hikmah dan kebijaksanaan agar kami menjunjung segala titah perintahmu. Berikanlah perhatianmu dan kasih sayangmu dalam setiap urusan kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahadu, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahadu, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahadu, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahadu, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahadu, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Wahai Allah yang Maha Mengasihani daripada segala yang mengasihani, yang Maha Bijaksana, yang Maha Mulia, yang Maha Esa. Engkaulah tempat meminta, wahai yang Maha Hidup, yang Maha Menghidupkan, yang Maha Berdiri sendiri, yang Maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Tuhan kami. Tuhan kami, ya Allah, layakkanlah kami, ya Allah, menjadi golongan yang berjaya di dunia dan di akhirat. Terima dan berkatilah himpunan kami. Salawat syifa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkat bersalawat ke atas baginda akan menyembuhkan hati-hati, menjadi penawar dan menyehatkan tubuh badan, juga memberi kesembuhan penyakit serta mengurniakan cahaya penglihatan, dan kurniakanlah juga rahmat, keberkatan dan kesejahteraan ke atas keluarga dan sahabat baginda. Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa ant khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana wa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami, dan kami adalah hamba-Mu, dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian dengan-Mu sekadar keupayaan kami. Kami berlindung dengan-Mu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan. Dan kami mengaku dengan nikmat-Mu ke atas kami, dan kami mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami, maka sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampunkan segalanya melainkan Engkau, ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah wa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada nifaq, sucikanlah amalan-amalan kami daripada riya, sucikanlah lidah-lidah kami daripada berdusta, sucikanlah mata-mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma ya Allah, Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana sya'nana kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, hanya rahmat-Mu kami berharap mendapatkannya. Kerana itu janganlah Engkau biarkan diri kami walau sekelip mata tanpa pertolongan atau rahmat daripada-Mu. Perbaikilah segala urusan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadhill waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, lalu bimbinglah kami untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah, dan bimbinglah kami untuk menghindarinya. Janganlah dijadikan yang benar dan salah itu samar-samar bagi kami, sehingga menyebabkan kami sesat. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Fawathiq Allahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah,
Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini telah berhimpun kerana mengasihi-Mu, bertemu untuk mematuhi perintah-Mu, bersatu memikul beban dakwah-Mu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariat-Mu. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan antara hati-hati ini. Tunjuklah kepada hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkanlah piala hati-hati ini dengan cahaya Rabbani-Mu yang tidak kunjung malap. Dan lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan keimanan dan keindahan tawakal kepadamu. Hidup suburkanlah hati-hati dengan ma'rifat, pengetahuan sebenar tentang-Mu. Jika Engkau takdirkan kami mati, maka matikanlah pemilik hati ini sebagai para syuhada di dalam perjuangan agama-Mu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankanlah permintaan kami ini, ya Allah. Ya Allah, restuilah dan sejahterakanlah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat baginda semua. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدونا على عدوك وعدونا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان وفي كل وقت. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, ampunilah kami, kaum mukminat muslimin dan muslimat. Satukanlah hati-hati kami, perbaikilah hubungan antara kami, dan menangkanlah kami ke atas musuh-Mu dan musuh kami. Ya Allah, muliakanlah Islam dan orang Islam. Ya Allah, hinakanlah syirik dan mereka yang syirik. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang muslim di semua tempat, zaman dan masa. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkanlah kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Sekali-sekali mungkin kena lantik seseorang untuk baca doa. Boleh. Bila-bila bunda baca doa. Berlatih? Kita berlatih? Boleh? Baca arah macam saya baca macam saya baca. Kalau tidak pun kawan-kawan kita di luar pun kita boleh lantik mereka supaya baca. Sampai bila kan? Sampai bila Ustazah nak baca? Ustazah tak ada, nanti siapa nak baca? Kan? Okey, kita tengok apa yang kita nak belajar pada hari ini. Kita akan masuk pada ayat baru ke? Macam mana? Siapa ketua kelas? Lawatin.
Atin Ustazah. Itu. Tina. Bukan sebarang Tina. Bukan sebarang tin yang kita nak baca. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Benda-benda yang dikasihi kawan-kawan kita di sana, kat luar sana, juga yang dikasihi, yang disayangi. Semoga kita istiqamahlah di dalam di dalam kelas kita ini dan di dalam memahami dan mengamalkan apa yang sudah kita belajar, apa yang sudah kita tahu daripada apa yang kita ikuti selama ini. Saya mohon maaf yang saya terlambat tadi kan. Nak contohlah sikit, lambat macam-macam perkara. Pertama, tengah-tengah siap kan. Tengah-tengah siap, dalam 20 minit lagi kan, nak pukul 9. Kawan saya seorang, kawan saya dulu sama-sama, kami sama-sama UKM lah. Belajar di UKM. Kemudian dia kahwin dengan orang Amerika. Dia duduk di sana lah. Terus lagi sekali dia balik. Dia selalu telefon saya. Tadi saya tak kata lah, saya kata lelaki saya, Allah kacau yang ni. Aku nak pergi mengajak. Hati tu jahat lah. Kawan-kawan betul lah telefon nak tanya khabar kita kan. Mula dia tanya khabar ada kawan saya juga seorang. Umur lebih sikit daripada saya lah, sepangkat kakak. Dia macam mana tahu turun tangga. Bukan ni pun silap sikit je. Goyang ke mana ke, tak stabil mana, jatuhlah satu anak tangga. Patah sampai ni. Betul ni patah. Sampai kena pergi ni lah. Pergi buat operation bubuh ni lah, bubuh besi lah. Betul, dia duduk tanya lah saya, hampir tengok tak lagi kawan tu. Mana boleh pergi tengok, dia pun tak bagi pergi. Kan? Anak-anak dia macam tak berapa suka lah. Tapi memang kita pun takut juga kan. Jadi tak pergilah. Terus, dia kata, boleh tak aku nak tanya sikit ni? Aku nak sembahyang awabin ni. Baru nak sembahyang awabin. Daripada sana sekarang ni siang lah. Tak saat dia kata dia baru lepas buka puasa. Lepas buka puasa mana malam tak? Lepas buka puasa dia kata. Aku nak sembahyang lah awabin. Yang sembahyang 4 rakaat, aku sembahyang 6 lah dia kata. Kan? Kita tengok lagi dulu ada. Okeylah. Baguslah buatlah. Dia kata kalau aku lepas sembahyang maghrib tu, aku nak pergi makan dulu boleh tak? Aku nak pergi makan dulu baru aku nak sembahyang. Kata bolehlah. Kita tak nak kata tak boleh enggak juga sebab dia sunat kan. Tapi seeloknya sembahyanglah dulu. Sembahyang 4 ke kan? Sembahyang dulu. Okey. Lepas itu dia nak tanya lagi, dia kata kita ni kalau kita nak rasa kata Allah dah bagi pada kita petunjuk, macam mana kita rasa macam mana? Saya kata kat dia, tu yang hang selalu duk tanya macam mana nak buat tu, macam mana nak buat ni, tu Allah dah bagi petunjuk lah tu. Allah dia sedap lah kan, dia sedap tu yang alhamdulillah dia kata. Kan Allah kata, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa Allah nak dia jadi baik, Allah nak saja dia tu nak memahami tentang agama. Dia nak buat saja apa-apa yang berkaitan dengan agama kan. Dia nak faham lagi. Dia pun sukalah. Alhamdulillah, dia kata mintalah Allah sentiasalah memandang dia, bagi kekuatan kepada dia, bagi petunjuk kepada dia. Ustaz dia kata, "Pilah hang nak pergi ngajak." Hang Ustaz nak pergi ngajak, "Pilah." Kita kawan baik kan, kita mencari beradik dan cakap aku.
Itulah kawan saya. Kawan saya kemungkinan sebelum ni dia belum orang kata apa, belum rancak lah nak tahu tu ni, tapi sekarang hang hantar mai kat aku tu, hang hantar mai kat aku ni. Masuk hantar kat dia apa-apa amalan yang nak buat ni dalam bulan Rajab, Syaban, Ramadan ni. Masya-Allah kata. Aku pun tak tahu nak buat, aku pun nak minta tolong anak aku. Itu satu hal. Satu hal lagi, celah-celah nak datang tu, ada anak saya yang kecil tu, anak saya yang paling bongsu tu, dia dah buat housemanship lah dekat UKM, Dr. Pelatih ni. Dah habis. Betul nak diposting ke mana tak tahu lagi. Cuma pergi daftar di Perak tu. Dengan ada anak dua, macam mana ni? Berfikir macam mana ni anak dia dua orang. Kecil-kecil kan. Dia nak kena pergi sana. Kerja dekat Perak. Duduk kat mana tak tahulah. Dia tu pun tak tahu lagi. Hari Isnin ni baru tahu. Kata saja di Perak, dia tak tahu kat mana. Perak tu kan panjang. Tak tahu kat mana. Kalau kata dekat-dekat mai KL ni, bolehlah balik hari. Kalau jauh pada tu, pas pada Tapah ke mana sana, mestilah kena cari masa buat masalah pula lah. Tinggal anak di sini, tinggal suami. Dia tak tahulah ada kawan-kawan sama-sama ke, tak tahu lagi lah. Jadi ni dalam kepala ni, duk mikir tu lah. Kan? Kesian juga lah. Kita nak pi teman, tak boleh. Macam mana? Itulah hidup, itulah hidup kita kata. Maknanya perjalanan kehidupan kita. Jadi mintalah supaya Allah mudahkan. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tammin bil khair. InsyaAllah kita mohon kepada Allah banyak-banyak. Betul lah. Yang anak-anak menantu pun ada yang kena COVID lah, apalah, yang duduk tengah apa panggil apa tu? Karantin lah, apalah, macam-macam. Yang berpantang pun ada. Ha? Okey. Yang berpantang pun ada no. Kita pergi kepada, kita dah mengambil habis dah. Mana kita sekarang 9:45. Kita pergi kepada At-Tin. Okey. Sebelum kita pergi kepada At-Tin ni, nak pastikan fahamkah Wadduha dan Alam Nashrah ni? Faham tak? Yang saya sangat-sangat mengharapkan daripada jemaah kita ni, bila kita baca Wadduha, bila kita baca Alam Nashrah, mana kita sudah dapat makna apa ni, menetapkan di dalam hati kita apa dia isi ayat Al-Quran yang ada di dalam surah Wadduha dan di dalam surah Alam Nashrah. Kalau siapa boleh buat sikit kesimpulan ke apakah supaya lega lah. Saya rasa seorang pun boleh buat, mana yang lain pun macam itulah makna pahamannya. Boleh tak siapa-siapa boleh pergi sikit sebelum kita pergi mula kepada At-Tin wa Zaitun? Boleh tak? Sebelah sana ke? Ataupun di kalangan bonda kat sini ke, ada tak? Boleh? Bonda siapa ni? Bonda Juria, boleh? Bunda Juria, Bunda Khadijah. Bunda di sana. Itu nama Cik Mun ada kat ni. Cik Mun boleh? Cik Mun ada kan? Cik Mun ke, Datuk ke, Saripah ke, Fat ke. Supaya kita buat Ustazah lega. Ustazah lega. Hampa faham dah, Allahu Akbar. Seronoknya. Boleh tak? Ustazah. Ya. Saya sentuh dalam bentuk nikmat yang Allah bagi kepada junjungan kita Rasulullah SAW dalam surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah.
Ya. Okey, nikmat yang Fat kan ya saya. Ya, kau sikit Fat. Tak apa. 3 nikmat yang diberikan Allah dalam surah Ad-Duha ialah semasa dia yatim dan dia diberi Allah penjaga, semasa dia dolal iaitu kesesatan, Allah tunjuk dan beri hidayah petunjuk dia lah dengan agama. Ketiga, semasa dia kesusahan, Allah hantarkan sahabat dan juga isteri yang berharta. Dan 3 nikmat dalam surah Al-Insyirah ialah Allah melapangkan dada dia, jiwa yang besar dan semangat yang wajar, kental. Kedua, pelupusan ataupun penghapusan dosa yang lalu yang terasa beban pada Rasulullah SAW. Dan ketiga ialah nama Rasulullah SAW dijulang sehingga ke hari ini, di mana martabatnya ditinggikan di dunia dan di akhirat dan masih disebut dalam azan, iqamah, tasyahud, Dengar kan? tasyahud dan di atas mimbar juga. Itu yang saya sebut dari segi nikmat yang Allah bagi dalam surah Ad-Duha dan Al-Insyirah. Yang bahagian lain tu kita bagi sahabat lain lah Ustazah uraikan. Kalau ada sahabat lain nak menambah, yang nak menambah, ada tak? Datuk. Di sini dan di sana. Di sini atau di sana? Di sini atau di sana. Datuk mana Datuk ada kan? Tidak, kalau nak menyampuk dari segi ni. Arah sofa. InsyaAllah lah Ustazah. Saya nak tengok ayat 5 dengan ayat 6 surah Insyirah ni. Ya. Tadi dia cerita pasal nikmat tadi kan, Allah Ta'ala lapangkan dada Nabi Muhammad SAW yang Fat sebut tadilah dan menjulang nama dia. Jadi ayat ni fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, dan dia sesudah kesusahan ada kesenangan yang dia sebut tadi, tidak mengalami banyak kesenangan. Dan dia masa tu orang-orang musyrik ini mempersediakan kemiskinan dengan Nabi Muhammad, dan Allah menjanjikan kalau 5 dan 6 dia janji Allah untuk orang beriman setiap kesusahan akan ada kesenangan ada kesenangan dan kemudahan di akhirat. Dan ayat ini umum untuk semua orang jugalah, sambungan daripada ayat tu. Dan jadi nak ceritanya orang Mekah ni banyak nak sihirkan Nabi Muhammad, nak keluarkan Nabi Muhammad. Itu dia punya kesusahan dia lah. Dan yang apa ni, kesimpulan itu maknanya setelah telah selesai kan, ayat 7 ayat 8 ni maknanya setelah selesai ibadat dan dakwah kita berdoa minta keridaan Allah dan minta kita terus menerus mengerjakan amal ibadat yang mengharapkan Allah saja yang kita harapkan, dan kita bertawakal pada Allah. Itu maknanya bukan saja kepada Nabi Muhammad lah, kita cerita masa kepada semua mukminin dan mukminat. Itu secara ringkas lah Ustazah. Ya boleh. Yang kunci dia maknanya setelah kesusahan ada kemudahan. Itu. Ya. Ada 2 kemudahan, ada 2 kesenangan ya Ustazah. Satu di dunia dan juga di akhirat. Satu kesusahan. Satu kesusahan, 2 kemudahan. Makna dia ini kan dengan 2 kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Ya, makna itu sebagai lumrah hidup kita memanglah. Setiap yang susah ada Allah bagi mudah di akhirnya. Kan? Okey. Dan ayat yang akhir, idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Itu Allah menggalakkan kita supaya selepas kita selesai melakukan suatu pekerjaan, jangan buang masa. Teruslah dengan suatu usaha atau pekerjaan yang lain, usaha yang lain yang kita teruskan, dan kita sentiasa
hendaklah sentiasa bertawakal kepada Allah. Wa ila rabbika farghab, sentiasa bergantung kepada Allah, ya. Wa ila rabbika farghab. Itulah alhamdulillah secara ringkas mana kita sudah faham tentang 2 ayat itu Wadduha dan Alam Nashrah. Sekarang kita pergi kepada Suratul Tin. Ustazah, sebelum tu Ya. sebentar Ustazah. Okey, kita alam apa ni, Alam Nashrah ni kan selalu kita disebut kalau kita rasa sempit dada, kalau kita rasa susah hati kan, kita minta dibaca ayat ini. Betul Ustazah? Ya. Macam kebimbangan kan, macam mana cara kita nak kaedah tu Ustazah? Macam kita nak bagi tenang hati kita. Nah, sebagai ruqyah jugalah ayat ni ya. Kalau kita rasa apa ni, rasa semak ke hati kita ni, rasa tak tenang, rasa kita baca banyak-banyak surah ni. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Ini kita minta supaya Allah bukakan hati kita, lapangkan hati kita seperti mana Allah melapangkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setelah menghadapi kerenah umat ketika itu daripada orang-orang kafir musyrik di Makkah yang melakukan berbagai-bagai perkara buruk kepada Nabi kita dan kepada agama Islam sendiri. Jadi kita mohon kepada Allah dengan berkat. Kalau sunat subuh kat mana tak boleh, tak mesti nak baca. Tak tahu macam mana, kalau tak baca macam tak selesa. Sunat subuh saya akan baca Alam Nashrah dengan Alam Tarakai. Ya. Selalu kalau kita tengok dalam ruqyah apa ni, pengobatan Islam pun ada disebut ayat-ayat yang menjadi ruqyah ni kan. Di antaranya ni lah Alam Nashrah, Alam Tarakai, Fa'ala lagi. Ada ayat-ayat lain lagi lah. Okey, lagi ada penambahan lagi? Okey. Bunda Khadijah ada? Okey, sekarang kita pergi kepada saya nak tanya. Ada Nabi kata, ni hadis Nabi ya, mana selepas kita baca selesai surah Wadduha, pas selesai baca surah Wadduha, kita baca apa? Dianjurkan supaya kita baca apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar walillahil hamd. Dianjurkan supaya kita baca. Mana? Anjuran-anjuran ni adalah merupakan sunat yang diberi ganjaran oleh Allah. Kita nak kutip di sinilah, kita nak kutip. Sunat-sunat yang ringan ni kita nak kutip, nak kumpul. Jangan kita abaikan. Jangan kita pandang sebelah mata saja. Kita buat. Ini yang kita daya buat. Mungkin yang besar-besar kita tak daya nak buat. Ini yang kecil-kecil ni kita buat. Kita kumpulkan. Bila Rasulullah yang kata disunatkanlah, macam disunatkan supaya kita sebut tu. Allahu akbar walillahil hamd. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Penuhnya kita buat, kita buat. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Surah At-Tin, surah At-Tin waz Zaitun. Namanya surah At-Tin waz Zaitun. Itulah mengandungi 8 ayat Makkiyah. Nah, ayat ni diturunkan di Makkah. Tidak syak lagi bahawa surah ini Wat-Tini waz Zaitun. Kalau dimaknakan apa? Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi Bukit Sinai, dan demi kota Mekah yang aman. Wat-tini waz zaitun, demi buah tin dan buah zaitun, demi Bukit Sinai, Turi Sinin, dan demi kota Makkah, al-balad, balad, negeri, kota. Yang dimaksud di sini ialah Makkah. Balad di sini, negeri sini, kota di sini ialah Makkah yang aman, al-amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah mencipta manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, Okey, saya nak tanya, sebab kita sudah ada pengalaman dalam ayat-ayat yang telah lalu, ayat-ayat yang serupa ini juga. Ayat-ayat yang sama dengan ini juga, iaitu ayat apa? Ayat apa yang dinamakan ini? Ayat apa? Ayat laras bahasa apa ni? Ayat sumpah. Mana dia punya 3 rukun tu mana? 3 rukun huruf dia mana? Mana kalau kata sumpah, mana huruf sumpah? Mana kata nama yang digunakan untuk sumpah, dan mana dia jawab sumpah. 3 rukun ni kena ada. Siapa boleh buat? Sebab kita dah lalu benda ni. Banyak ada ayat yang kita lalu yang ada huruf sumpah, ada benda yang kita gunakan untuk, yang Allah gunakan untuk sumpah dan kemudian jawab sumpah. Mana dia? Cuba sebutkan. Ayat sumpah. Cakaplah. Ayat 1, 2 dan 3. Apa dia? Ayat sumpah 1 dan 2. Wat-tini waz zaitun. Mana dia huruf sumpah dia? Wow. Keluarkan. Mana kita huraikan, mana dia? Mana dia huruf sumpah? Mana dia kata nama yang digunakan untuk sumpah? Mana dia jawab sumpah? Kita akan jumpa lagi banyak ni. Harusnya kita dah tahu. Sebab dah berapa kali dah kita lalu ayat ni, ayat sumpah ni. Wasyamsi lah, huruf sumpah. Wah, 3 huruf sumpah. Wow tu adalah, jangan takut. Wow tu adalah huruf sumpah. Wow adalah huruf sumpah. 3. Wow tu huruf sumpah. Cakap kat saya supaya saya. Betul. Wow, sebiji wow tu saja. Sebiji wow tu saja. Huruf sumpah. Saya cuba kalau huruf sumpah datang kata nama selepas dia akan berbaris-baris bawah. Tengok? Ya. Dia kata watinu, dia tak kata watina, dia kata watini, demi. Macam itu walaili. Wadduha walaili. Dia tak kata walaila walailu. Itu fungsi huruf sumpah. Gunanya huruf sumpah tu. Wat-tini waz-zaituni wa turi sinin wa turi
Turi tu. Yang berbaris bawah. Berbaris bawah. Wahazal baladi. Baladil amin. Itu makna huruf sumpah tu. Faham tak kot no? Ustazah dah naik semangat dah ni. Supaya anak murid boleh dah hurai kepada kawan-kawan. Hantau tak ni. Ni ada demi tu huruf sumpah lah tu. Kata Kenapa? kalau uslub sumpah, laras bahasa sumpah mesti ada 3. Mana dia? Jumpa tak? Mana dia? Tu, wow tu. Pertama, wow tu. Sumpah. Mana dia isim ataupun kata nama yang digunakan untuk sumpah, yang selepas wow tu lah. Tini. Zaituni. Tu. Kata nama. Kata nama. Kita kata noun lah. Noun yang digunakan untuk sumpah. Turi. Ghazal baladi. Semua tu adalah kata nama yang digunakan untuk sumpah. Sekarang mana ada jawab sumpahnya? Laqad. Semua boleh jawab. Sesungguhnya. Semua jawab. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya. Senang di sini sebab ada tanda yang menguatkan ayat ini, iaitu laqad. Kan saya kata kalau ada laqad ka, qad ka, ataupun ada inna ke, menguatkan sesungguhnya. Laqad ini dia menguatkan verb. Kalau inna ke, wal asri innal insana, inna tu menguatkan kata nama. Innal insana lafi khusr. Innal insana. Di sini laqad dia menguatkan verb. Mana verb dia? Mana kata kerja dia? Khalaqna. Orang yang belajar bahasa Arab. Khalaqna ni duduk tang mana? Khalaqna ni khalaqat. Khalaqtuma. Khalaqna. Duduk kat sini ya. Duduk kat last ni. Itu kami. Nahnu. Kami. Allah dia boleh cakap kami. Kita kalau cakap kami, orang kata sombong lah budak tu. Orang tu cakap kami. Dia seorang yang cakap kami. Ada orang kan cakap kami. Dia seorang dia cakap kat dia kami. Allah dia berhak. Dia memang layak untuk cakap kami. Sebab dia akbar. Dia kibria. Mana dia boleh rasa besar. Dia memang Allah yang maha besar kan. Dia boleh cakap besar. Laqad khalaqna. Allah tak kata khalaqtu. Laqad khalaqna. Sesungguhnya kami. Sesungguhnya laqad tu. Laqad. Ataupun kalau kita jumpa qad. Qad aflahal mu'minun. Makna sesungguhnya juga. Tapi kurang kuat. Bahasa Arab ni ada yang kuat lagi. Laqad. Kuat lagi. Sesungguhnya dia tu kuat lagi daripada qad. Laqad khalaqna. Sesungguhnya kami menciptakan akan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Khalaqnal insana. Khalaqna. Kami jadikan, kami ciptakan akan manusia. Jadi mana dia subjek di sini? Orang belajar bahasa Arab. Khalaqna, subjek kepada verb ni apa? Mana dia? Na tu, kami. Siapa? Iaitu Allah lah. Kami ciptakan. Dia ada objek dia. Mana objek dia? Insana, kan? Bila objek dia kena baca dengan baris atas. Kami sesungguhnya kami telah menciptakan akan manusia. Itu adalah objek kepada khalaqna. Okey, kita lihat tentang tafsiran wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin.
Wattini wazzaitun. Ini ahli tafsir ramai yang mentafsirkan batin tu apa. Ibnu Abbas, Hasan, Mujahid, Ikrimah, ni ahli tafsir. Ibrahim An-Nakhai, Atha bin Abi Rabah, bisa dengar kan? Jabir bin Said, Muqatil. Semua ni mereka mengatakan apa dia? Tafsir kepada tin, huwa tinukumul ladzi ta'kulun. Iaitu buah tin yang kamu makan itulah. Buah tin yang kamu makan. Benda besar kan makan buah tin. Dulu-dulu zaman mak saya pergi Mekah bawa balik buah tin hak kong kata orang tak mau ada kat sana tu. Kita beli bawa balik tak yang cantik-cantik kok mahal kan. Dah buah tin tu. Tapi sekarang kita boleh tengok tin yang masih putih, lembut kan. Mana kita boleh makan. Rupa-rupanya dia banyak khasiat dia buah tin ni. Salah satunya sebab tu Allah sebutkan dia di dalam Al-Quran. Jadi ulama mentafsirkan ialah huwa tinukumul ladzi ta'kulun. Itu buah tin yang kamu makan tu lah. Kan dalam dia macam ada biji terung kan, macam biji terung kecil-kecil tu kan. Makan. Setengah orang tak lalu makan, dia manis, sedap, dia jadi ubat macam-macam. Wa zaitunukumul ladzi ta'siruna minhu zait. Buah sebutan tin wa zaitun itulah dua jenis buah. Buah tin yang kamu makan dan buah zaitun pula iaitu yang kamu perah yang boleh keluar minyak zaitun. Kita pun mungkin baru kenal minyak zaitun ni dalam 10-12 tahun gitu ya kot no. Dulu tak masyhur lah minyak ni, minyak zaitun ni. Sedangkan orang Arab dah lama kan, buah zaitun pun dia makan, minyak zaitun pun dia makan. Ni orang Arab ni. Bukan orang Arab. Makanan harian dia. Orang Cina makan Ustazah. Ya? Buah zaitun tu orang Cina suka makan. Itulah tu yang bagus tu. Saya pun dulu macam tak lalu, mula-mula pergi Mesir. Orang nak perkenal kita kan. Kalau orang Kedah ada sini. Dia kalau hak merah dia tu, dia hitam. Ada hijau kan, ada dia hijau. Depa bagi yang hitam. Dia kata, "Oi, mai, kita makan buah qiyang dut." Benda tu, buah qiyang dut. Kedah, orang Kedah tahu tapi mungkin buah jenis tu tak ada dah sekarang ni. Tak ada dah, pokok dia tak ada dah. Tinggal kenangan je lah. Kita pun ingat qiyang dut tu lah kan. Kan kita pun dah pergi jauh ni memang tak jumpa lah qiyang dut. Ni lama. Okey. Makan. Allah, luah balik. Tak boleh pi sebab apa? Kelat. Tapi lama sebab dikatakan ada khasiat tu, jadi sedap. Jadi kalau tak ada buah tu, jadi macam kita makan roti dia orang ke, kalau tak ada buah tu macam tak sempurna lah. Mesti ada buah zaitun tu. Kita makan kan. Zaitun dia dijerukkan dan kadang-kadang dibuang biji zaitun tu, dia masukkan apa? Dia masukkan apa tu yang kuning-kuning tu, sayur carrot. Ustazah, carrot. Kan, jadi lagi sedap lah. Kalau boleh kita biasakan makan buah tu, bagus. Lagilah minyak dia ya. Minyak dia kita makan. Minyak dia ada, kalau siapa nak, ada kawan saya ada sediakan, siapa nak makan minyak zaitun, boleh kita pesan kat dia lah. Okey. Watini wazaitun itu satu tafsiran, itu buah. Rupanya ada simbolik dia juga. Bila Allah sebut di dalam Al-Quran watini wazaitun, selain daripada makna dia yang sebenar, itu buah, dan buah yang kita boleh perah untuk mendapatkan minyak dia, ada apa ni,
tafsiran simbolik. Kita lihat nanti. Okey. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran. Wa syajaratan takhruju min turi sayna tambutu bidduhni wa sibghin lil akilin. Dalam Quran ada semua. Al-Mu'minun. Dalam ayat apa ya? Ayat suratul Mu'minun ayat 20. Dalam ayat 20. Wa syajaratan takhruju min turi sayna. Syajarah. Syajarah ni mana pokok? Pokok ni dia keluar daripada Tur Sina. Daripada Tur Sina, Bukit Tur Sina, yang mana dia tumbuh dengan mempunyai apa ni? Minyak dia, biduh ni. Abu Zar ada menceritakan dihadiahkan kepada Nabi, mana dia hadiahkan kepada Nabi salutin, macam sebakul ke apa tu, buah tin. Ahdi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu apa ni, salutinin, sebakul tin, buah tin. Faqala, maka Rasulullah kata, kulu, makanlah. Maka mana di sini menunjukkan kepada boleh makanlah, untuk makan. Wa akala minhu. Summa qala, law qultu inna fakihatan nazalat minal jannah laqultu hadhihi. Kalau aku disuruh kata buah yang turun daripada syurga, aku akan kata buah ni lah. Laqultu hadhihi, aku akan katakan inilah buah dia. Rasulullah kata, li'anna fakihatal jannah bila ajamin. Sebab buah syurga tu, buah syurga, dia adalah buah syurga. Fakuluha, hendaklah kamu makannya. Fa innaha, ini di antara apa kita kata, dia punya kelebihan dia, itu khasiat dia. Fakuluha, hendaklah kamu makan. Fa innaha taqta'ul bawasir. Dia boleh memutuskan bawasir. Bawasir pun Arab kata bawasir juga. Fa innaha taqta'ul bawasir. Kemudian batang dia kata Rasulullah, sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah SAW berkata, kata Muaz, ni'mas siwak az-zaitun. Sebaik-baik batang siwak, batang sugi ialah batang zaitun. Dia adalah minasyajaratil mubarakah. Dia adalah daripada pohon yang berkat. Yatibul fam, mengelokkan kita punya mulut. Wa yuzhibu bil hafar, wa yuzhibu bil hafri, dan boleh menghilangkan apa ni? Boleh menghilangkan kekuningan, kuningan gigi kita. Hafri itu makna kekuningan gigi. Kata Rasulullah, wahia siwaki, itulah batang siwakku, dan wasiwakil anbiya min qabli, dan siwak kepada nabi-nabi sebelum aku. Rupanya dia juga adalah baik untuk jadi sebagai batang siwak. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Itu tafsiran ulama yang bahagian pertama, iaitulah mengenai tin wa zaitun itu sebagai buah-buahan, daripada jenis buah-buahan. Ni kata Ibnu Abbas, at-tin, apa yang dimaksudkan, kita kata simbolik tadi, adalah Masjid Nuh alaihi salam, iaitu Masjid Nabi Nuh alaihi salam, allazi buniya alal judi, yang dibina di atas bukit judi. Zaitun pula dikehendaki di sini ialah Masjid Baitul Maqdis. Simbolik dia, zaitun adalah Masjid Baitul Maqdis. Dan kata Ad-Dhahhak pula,
ahli tafsir yang lain dia kata tin tu adalah Masjidil Haram dan zaitun tu adalah Masjidil Aqsa. Banyak Ibnu Zaid kata At-Tin adalah Masjid Dimashq di Damsyik dan zaitun pula adalah Masjid Baitul Maqdis. Qatadah pula berkata At-Tin itu adalah bukit Al-Jabal allazi alaihi Dimashq, bukit yang ada di Damsyik. Zaitun adalah Al-Jabalul lazi alaihi Baitul Maqdis. Dan zaitun pula adalah bukit yang ada di atasnya Baitul Maqdis. Muhammad bin Ka'ab pula kata At-Tin adalah Masjid Ashabul Kahfi. Tin tu. Zaitun adalah masjid di Ilya. Satu tempat di Ilya. Dan Ka'bul Ahbar dan Qatadah pula dan Ikrimah Ibnu Zaid berkata At-Tin di sekendak di sini ialah Damsyik. Itu ibu negeri Syria ke Damsyik. Zaitun adalah Baitul Maqdis. Inilah dia di antara tafsiran-tafsiran yang dibawa oleh ahli tafsir. Yang tadi pasti itulah sebagai makna buah-buahan. Ini makna tempat. Tempat yang dimaksudkan iaitu sama ada di Damsyik ataupun di Baitul Maqdis. Damsyik di Syria ataupun di Baitul Maqdis. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin. Turi sinin. Tur adalah bukit. Dikehendaki di sini dengan makna bukit. Mujahid. Ahli tafsir Mujahid mengatakan tur itu adalah bukit. Sinin. Turi sinin. Sinin ialah bukit yang tur. Sinin adalah hasan, bukit yang elok, yang baik, yang bagus. Sinin makna hasanun. Ataupun sinin itu ialah huwal mubarakul hasan, iaitu yang diberkati, yang baik. Kata Ikrimah, itulah bukit yang nadallahu jalla sana'u minhu Musa alaihissalam. Yang mana bukit itu di sana Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada Musa. Allazi nada, Allah menyeru Musa alaihissalam di sana. Itu di antara maksud kepada Turi Sinin, Tur, bukitlah di mana di sana Allah wa kallamallahu Musa taklima. Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin ialah dimaksudkan ialah Makkah, yakni Makkah. Kenapa dikatakan negara itu aman, amin? Sebab dia aman. Sammahu aminan li'annahu aminun, sebab dia aman. Sebab Allah ada berkata di dalam, berfirman di dalam ayat suratul Ankabut, anna ja'alna haraman amina. Baladil amin, amin. Fal amin bermakna amin, aman. Jadi nampaknya kita lihat di dalam ayat pertama ini Allah bersumpah, ayat pertama, ayat kedua dan ayat seterusnya, itulah Allah bersumpah dengan berapa perkara? 3 Itu apa dia? Wattini wazzaitun, 3 Wattini wazzaitun, 2, tin wazzaitun, turi sinin, 3, wa hadzal baladil amin, dan negeri yang aman. 3 lah
Bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Bersumpah dengan Bukit Tur, Tur Sinin, dan bersumpah dengan Makkah. Wa hadzal baladil amin. Di sini kita lihat Allah memulakan ayat dengan bersumpah atas nama buah tin yang sering menjadi bahan makanan orang Arab, buah tin ya, dan atas nama buah zaitun yang diperah buahnya untuk mendapatkan minyak. Memang yang dimaksudkan dengan perkataan tin dan zaitun di sini ialah kedua-duanya jenis buah yang masyhur. Disebut oleh Ibnu Abbas berkata bahawa buah tin dan buah zaitun yang ada pada kalian itulah mana yang menjadi makanan kepada orang Arab. Kedua-dua buah tersebut juga dianggap simbolik kepada kota suci Baitul Maqdis. Tafsiran yang kedua tadi. Maknanya dianggap mana sebagai kota suci Baitul Maqdis yang terkenal dengan pokok buah tin. Sebab kalau kita pergi sana, kalau tengok kat bukit dia, kat tanah dia memang ada buah tin dan buah zaitun ni. Tujuan Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan at-tin adalah kerana sifatnya sebagai makanan, sebagai buah pembasuh mulut. Buah tin lah. Dan juga sebagai ubat penawar. Kan sebagai ubat kita kata tadi. Buah tin dianggap makanan kerana ianya sejenis makanan yang lembut, cepat hadam dan hanya tidak memberi kesan yang buruk pada perut. Buah tersebut juga dapat mengurangkan kepanasan badan. Di samping itu, ia dapat membersihkan kedua-dua buah pinggang. Itu ubat tu, jadi ubat dapat menghilangkan batu karang dan menyegarkan badan. Buah tin juga adalah sebaik-baik buah. Ini dianggap ubat kerana digunakan untuk mengeluarkan penyakit dalam tubuh badan. Dalam hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Sani dari Abu Naim daripada Abu Zar, sesungguhnya buah tin dapat menyembuhkan penyakit yang saya sebutkan tadi, penyakit buasir, dan ia juga dapat menyembuhkan ruam kaki, panau dan gout. Banyak khasiat dia. Kita makanlah selain daripada korma je, makan buah tin pula. Buah zaitun pula adalah tergolong dari jenis buah-buahan dalam masa yang sama. Ia juga termasuk dalam jenis makanan berat. Zaitun ni. Bila ia menjadi lauk. Jadi lauk lah kalau orang Arab dia mesti dalam hidangan dia hari-hari roti buah zaitun. Roti buah zaitun, keju apa itu je. Dia boleh makan gitu je. Dan adalah sayur-sayur dia. Sayur dia pun tak payah hirih-hirih macam kita ni. Tak payah potong. Basuh-basuh ngap masuk dalam. Senang, mudah. Dia suka timun dia babas di Mesir, dia babas. Dia minum pagi dia sambil bawa bas aja. Di depan dia tu ada apa? Ada roti dia lempak tak atas depan tu. Lepas tu ada keju dia ambil dia gigit. Lepas tu ada sayur dia, bawang ke apa, masuklah. Makan macam tu aja. Bukan macam kita nak kena beradun. Kena beradun. Kena susun tak atas meja elok. Nasi lemak. Mereka senang sambil-sambil je. Ya, cara musafir tergolong dari jenis buah-buahan dalam masa yang sama, ia juga termasuk dalam jenis makanan berat. Bila ia menjadi lauk, ia juga sejenis ubat-ubatan. Minyak yang diperah dari buah itu menjadi kuah bagi setengah penduduk dunia. Minyak zaitun tu. Sebab dia kalau masak apa, dia curah minyak tu. Jadi kuah dia. Buat full ke apa ke, curah minyak tu. Minyak zaitun. Menjadikan bahan campuran sebagai jenis ubat. Lepas tu Allah kata,
Kalau kita tengok Allah ada sebut lagi dalam perkataan zaitun ni di dalam suratul Nur ayat 20, ada ayat 35, dalam suratul Nur ayat 35 yang apa ni? Yang disebut di tengah-tengah tu, yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Ada dalam apa ni? Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajati zujajah. Kalau beli ayat tu, kita perhatikan, tengok tafsiran dia, iaitulah ada disebutkan di dalam ayat tu, yuqadu min syajaratin mubarakah. Mana dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkatnya, iaitulah pohon zaitun lah, yang tidak tumbuh di sebelah timur sesuatu dan tidak tumbuh di sebelah baratnya. Diriwayatkan daripada Abu Naim dalam kitab At-Tibb dari Abu Hurairah, makanlah buah zaitun dan ambillah manfaat minyaknya kerana pokoknya pokok yang penuh berkat. Zaitun min syajaratin mubarakah, pada pokok yang berkat tu ialah pokok zaitun. Zaitun. Tadi tentang tafsiran wa turisinin wa hazal baladil amin. Mana Allah bersumpah dengan tin, zaitun dan bukit Tur, dan Allah bersumpah dengan negeri Mekah. Hazal baladil amin. Itu Makkah yang aman. Negeri Mekah, kota Mekah yang aman, iaitu Makkah Al-Mukarramah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya apa? Ada Kaabah di sana. Lagi ada apa? Mekah juga adalah tempat kelahiran Rasulullah, kan? Tempat kelahiran Rasulullah. Di Mekah jugalah Allah mengangkat Nabi kita menjadi Rasul. Itu mana? Tiga sebab. Kenapa Allah memilih perkataan wa hadzal baladil amin. Dan yang kita lihat macam Allah tu atur saja. Mula-mula disebut dengan apa? Watini wa zaitun. Kalau dari segi negeri, kita lihat negeri yang disebut mula-mula ialah di sanalah, di mana ditumbuh pokok zaitun tu, tin dan zaitun tu, iaitu di mana? Di Syria, di Baitul Maqdis. Mana dari segi kemuliaan pun dia ada urutan dia. Maka yang tertinggi sekali adalah hazal baladil amin. Itu sebab apa? Di sini dikatakan hazal baladil amin. Di sini terdapat keamanan dan kesejahteraan sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 97. Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa memasukinya, yakni memasuki Masjidil Haram, dia akan beroleh keamanan. Jadi Allah telah bersumpah dengan 3 perkara di atas yang merangkumi nama tempat berkenaan, kerana di situlah berlakunya penurunan wahyu Allah kepada Rasul Ulul Azmi. Siapa dia Rasul Ulul Azmi? Siapa Rasul Ulul Azmi? Ada berapa orang Rasul Ulul Azmi? Ada 5. Siapa dia? Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Ibrahim, Musa, Isa, Ibrahim, Muhammad. Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Isa, kita. Muhammad SAW. Jadi di situ jugalah terpancarnya cahaya hidayah kepada manusia. Tempat tersebut pernah dijelaskan di akhir kitab Taurat. Ada disebutkan di akhir kitab Taurat yang berbunyi, datangnya Allah dari Bukit Tur Sina, iaitu tempat berlakunya percakapan Allah dengan Nabi Musa bin Imran. Musa bin Imran. Imran di sini bukan Ali Imran tu. Bukan Ali Imran yang surah tu. Ali Imran tu apa ni, bapa kepada siapa? Maryam kan? Ya. Jadi Imran lain. Ini Imran ayah kepada Nabi Musa lah. Jadi Imran. Dia muncul dari syair, iaitulah tempat dibangkitkan daripadanya Nabi Isa bin Maryam. Dia menyerlahkan
diri dari Bukit Faran tersebut. Bukit Faran ni apa? Itu bukit Mekah di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus daripada bukit itu, diutuskan daripada bukit yang berlaku mengikut masa. Maka dengan itu Allah bersumpah dengan memulakan yang mulia, kemudian yang lebih mulia, wattini wazzaitun. Itu yang mulia juga tempat itu. Mulia juga tempat itu. Dan kemudian yang lebih mulia, wattini wazzaitun, betul, waturis sinin. Kemudian yang lebih mulia antara keduanya. Itu akhir sekali Allah sebut wahazal baladil amin. Ini yang lebih mulia daripada kedua tempat tadi. Ada ikut urutan. Kemudian mana dia jawab kepada sumpah? Jawab kepada sumpahnya ialah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini Allah menegaskan. Mana jawab kepada sumpah yang telah lalu ialah dengan Allah menegaskan dalam firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Allah bersumpah dengan ketiga-tiga perkara tersebut tadi tu, wattini wazzaitun, waturis sinin, wa hadzal baladil amin, bahawa dia yang telah menciptakan manusia sebagai sebaik-baik kejadian. Apa maksud sebaik-baik kejadian? Iaitulah diberikan anggota badan yang lengkap dan sempurna. Ahsani taqwim. Apa makna ahsani taqwim? Sebaik-baik kejadian, diberikan anggota badan yang lengkap dan sempurna. Makan dengan tangan. Manusia boleh makan dengan tangan dia. Mempunyai keistimewaan manusia ni, iaitu apa dia? Dengan ilmu. Manusia diberi ilmu, pemikiran, tutur bicara, serta pengurusan kehidupan. Itu yang dikatakan ahsani taqwim. Semua cukup, sempurna dengan anggota yang yang lengkap dan sempurna, dengan keistimewaan diberinya ilmu, pemikiran, boleh berfikir, boleh bertutur bicara, serta pengurusan kehidupan. Semuanya itu memungkinkan manusia itu menjadi khalifah yang berkuasa di muka bumi sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT. Begitulah pandangan sebahagian besar para ulama tentang ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi pula meriwayatkan satu kes yang menguatkan lagi tentang kecantikan kejadian manusia. Kalau contoh ni kita rasa setengah-setengahnya menarik juga kan, untuk nak menyatakan, nak menjadi dalil bahawa memang Allah menjadikan manusia ini dalam sebaik-baik kejadian, menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Kita lihat ya cerita ini. Seorang lelaki, ada seorang lelaki nama dia Isa bin Musa, bukan Isa Nabi Isa, bukan Musa Nabi Musa, Isa lain dalam cerita ni. Isa bin Musa, dia ada isteri, dia ada sayang sangat ke isteri dia ni. Cinta dia kepada isteri dia. Satu hari, tiba-tiba dia berkata kepada isteri dia, kejutkan isteri dia. Dia kata, aku ceraikan engkau dengan talak 3. Terus, sekaligus. Aku ceraikan engkau dengan talak 3. Tapi ada syarat dia. Jika aku ceraikan engkau dengan talak 3, syarat dia, jika engkau tidak menjadi lebih cantik daripada bulan. Payah ni macam mana ni? Kita tengok bulan tak ada apa kan? Cantik sebagai bulan je lah. Tapi nak kata orang ni cantik macam bulan ni macam mana ni? Tak tahu lah. Jadi kan? Jadi dia kata kepada isteri dia macam tu, aku ceraikan engkau dengan talak 3.
Syarat jika engkau tidak menjadi lebih cantik daripada bulan. Apalagi isteri ini pun terperanjat dan isteri pun menjauhkan diri daripada suami dia lah. Maka isteri dia berkata, engkau telah menceraikan aku pada malamnya. Lelaki tersebut, maka lelaki tersebut pandai sangat nak cerai, tidur dalam keadaan tidak selesa. Esokkan harinya, dia pergi berjumpa Khalifah Al-Mansur. Ketika itu, Khalifah Al-Mansur lalu menceritakan apa yang telah berlaku. Lelaki tersebut menyatakan kerunsingannya yang amat sangat kepada Khalifah Al-Mansur. Khalifah pun memanggil para alim ulama. Dah cerai sampai sekaligus talak 3, dah tak boleh tidur pula. Lepas tu Khalifah ni pun baik. Dia panggil segala ulama semua kumpul. Ni nak buat hukum ni macam mana ni? Nak hukum macam mana ni? Dia talak 3. Kalau nak ikutkan tak boleh. Isteri tu tak boleh balik kepada isteri dia, suami tu tak boleh balik kepada isteri dia, melainkan isteri dia kahwin dengan orang lain, cerai dengan orang tu baru. Bukan Cina buta. Gitu. Dia syarat dia tu. Mana dia lah buat syarat. Karena pandai buat syarat kan. Jadi sebenarnya kalau ikutkan, maknanya cerai itu dia tak boleh balik dengan isteri dia, melainkan isteri dia kahwin lain, bukan Cina buta, kahwin lain dan ditakdirkan cerai, itu baru dia boleh ambil isteri dia. Itu saya nak ketawa, saya dulu kerja kat pejabat agama. Ada orang datang pejabat agama, cik, kat sini ada tak Cina buta? Saya halau, mana ada sini? Kan pula pejabat agama nak sedia Cina buta. Ya Allah ya Rabbi kata. Pelik kan? Lepas tu apa berlaku? Khalifah mengumpulkan para ulama dia, mengumpulkan para alim ulama. Dalam masa yang sama di kalangan mereka ada seorang alim iaitu sahabat kepada Abi Hanifah. Mana bila kumpulkan para ulama, jadi Khalifah tadi tanyalah pandangan mereka. Tanya pandangan alim ulama ni macam mana ni? Si suami ni dah cerai isteri dia dengan talak 3. Itu dia dah tak boleh duduk. Dia gelisah macam mana? Mungkin dia rasa silap lah dia buat tu. Dia cerai tu dengan talak 3 macam mana ni? Kemudian bila kumpulkan, maka apabila ditanya pandangan mereka, lalu mereka menjawab, isteri lelaki tersebut telah tercerai dan jatuh talak. Itu hukum, itulah hukum. Ramai-ramai di antara ulama tu mereka menjatuhkan hukum begitu. Maknanya isteri ni memang telah tercerai dan jatuh talak dia. Talak 3 lah. Dalam masa yang sama, ada di kalangan ulama tu ada seorang alim. Dia tu adalah sahabat kepada Abi Hanifah. Dia tak jawab. Yang lain-lain ramai-ramai itu menjawab, dia seorang tak jawab. Dia diam aja, membisu saja. Khalifah Al-Mansur bertanya kepada dia, kenapa engkau tidak bercakap? Jawab orang alim tersebut dengan nama Allah. Dia pun yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dia bacalah. Dia jawab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu jawapan dia. Daripada ayat ini, pada ayat 1 sampai ayat 4. Kemudian dia kata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya manusia adalah sebaik-baik kejadian dan tidak ada sesuatu yang lebih baik daripadanya. Kan Allah kata dah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka Khalifah Al-Mansur berkata kepada Isa bin Musa tadi itu, keputusannya adalah sebagaimana kata ulama tu. Lepas tu dia kata, kembalilah kepada isterimu
Dan Khalifah Al-Mansur pula mengutus utusan kepada isteri lelaki itu dengan pesanan, hendaklah engkau menjadi mentaati isterimu, jangan derhaka terhadapnya, beliau tidak akan menceraikanmu. Jadi makna perceraian tu tak jadilah, makna tak dijatuh hukum bercerai lah. Dengan apa ni? Dengan alasan ataupun apa yang disebut oleh seorang ulama, salah seorang ulama yang diam tadi itu. Mana dia membaca ayat ini. Kaitan dia mana tak di maknanya kata nak bagi jadi, kalau sekiranya syarat dia tu supaya isteri dia tu, syarat dia isteri itu lebih cantik daripada bulan. Makna bulan tak. Sedangkan Allah katalah dalam ayat ni, kan Allah jadikan manusia tu dah cantik dah. Lebih cantik dah. Oh. Jangan bulan memang tak cantik. Jangan kita Bulan memang tak lagi, mana dah cantik dah. Mana terhapuslah makna apa yang dikatakan oleh lelaki tadi. Mana tak boleh lah. Dengan cara itu dia kata nak cantik lebih daripada bulan. Mana ada. Allah dah jadikan manusia itu ahsan, lebih cantik keadaannya. Jadi Al-Imam Al-Qurtubi telah mengulas keputusan kes ini. Keputusan kes itu makna perceraian tu tak jadilah. Maknanya dibatalkan. Mana boleh suami isteri boleh balik sebagai suami isteri ya. Jadi Al-Qurtubi telah mengulas keputusan kes ini dan berkata, ini menunjukkan bahawa manusia adalah sebaik-baik kejadian secara zahir dan batin. Sempurna kejadiannya, lengkap anggota badannya, kepala dan fungsinya di atas dada yang bidang, perut dengan isinya, anggota kemaluan yang sempurna, 2 tangan yang dapat digunakan dan kaki untuk berjalan. Sebab itu para ahli falsafah mengatakan bahawa manusia ibarat dunia kecil. Semua makhluk ada di dalamnya. Jadi maknanya kejadian Allah terhadap manusia ini adalah sangat sempurna ya. Lebih lagi lah daripada kata bulan yang cantik tu. Mana kejadian manusia lebih sempurna lagi. Itu tentang ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian ayat seterusnya, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Tadi Allah kata sesungguhnya kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sangat-sangat yang sebaik-baiknya. Bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian summa, lepas tu kami kembalikan manusia. Dia tu manusia ke tempat yang serendah-rendahnya. Apa maksudnya? Di sini ada 2 tafsiran kat sini. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Apa maksud serendah-rendahnya di sini? Manusia ni malangnya kerap lupa tentang segala kekuatan. Bahkan cuai terhadap keistimewaan yang telah dikurniakan Allah kepada dia. Sebaliknya manusia suka mengikut runtunan nafsu syahwahnya semata-mata. Oleh itu Allah berfirman bermaksud, kemudian kami kembalikan summa radadnahu. Kemudian kami kembalikan dia, radda. Kembali dia bahasa Arab. Radadna, dekat nahnu ni. Asalnya radda, raddu, raddata, radadna, radadatuma. Sampailah nahnu radadna. Iaitu fi'il yang ada sabdu. Kita tak belajar lagi kot. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Itulah neraka. Maksudnya, dihumbankan ke dalam neraka, iaitu di tempat yang paling bawah di dalam neraka. Kenapa jadi begitu? Ini semua
akan berlaku apabila seorang itu tidak mentaati Allah. Allah jadikan dia dengan sebaik-baik kejadian semua apa tu. Lepas tu dalam kehidupan dia tidak mentaati Allah. Apabila seorang itu tidak mentaati Allah dan tidak mengikut para anbiya alaihi salam, walau bagaimanapun lebih utama jika ditafsirkan seperti berikut. Itu ada tafsiran kedua. Itu tafsiran pertama, iaitu kalau kita manusia ni awal-awal Allah kata Allah ciptakan kita dalam sebaik-baik kejadian. Tiba-tiba dalam kehidupan kita tidak taat kepada Allah, kita derhaka kepada Allah, kita buat maksiat, kita buat dosa besar, dosa kecil, maka kita akan dihumbankan asfalas safilin, ke neraka yang kerak dia sekali, bawah. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua iaitu kami akan kembalikan manusia kepada umur yang hina. Kepada umur yang hina. Kita awal ni jadi sebaik-baik kejadian. Dan kita hidup lama-lama kita pun jadi tua. Kita jadi tua dan lemah. Macam kita lah kan. Dah lemah dah banyak, dah lemah dah. Boleh lari tak lah? Boleh lari tak? Boleh naik tangga macam orang muda tak? Cucu. Dah terangkat-angkat arah kita ni. Jalan pun orang kata apa? Dah huyang hayang jalan pun. Kawan saya seorang, kalau siapa kenal Dr. Saudah, dia jatuh tangga, kesian dia. Dia umur dalam ada tak sampai 80 lagi kot. Tangga satu anak tangga aja jatuh. Patah sampai patah. Kena masuk hospital. Kak Syah kenal kot Dr. Saudah. Yang Jabatan Arab tu kan. Kena bubur besi. Kesiannya. Tu kawan saya yang Amerika tu tadi tu. Dia telefon dah hampir tengok tak lagi dia. Kata aku tak pergi tengok lagi lah. Keluarga dia kata tak pergi tengok lagi. Saya kita ni tua-tua. Tak boleh nak ni kan. Dapat COVID ke apa. Macam tu lah. Salah Saudah jatuh. Baru 2 minggu kan betul lah. Saya duk telefon je lah, tak pergi tengok lagi. Tu ya. Maknanya tafsiran kedua, summaradadnahu asfala safilin tu, itu kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendah, iaitulah mana apabila dia mulanya cantik, dia adalah Allah ciptakan cantik apa semua, kemudian apabila dia hidup sampailah kepada umur tua, mana dikatakan manusia sudah menjadi hina atau iaitu tua dan lemah. Jadi tua dan lemah, nyanyuk dan hilang ingatan. Tu asfala safilin, rendahlah kita ketika itu, nyanyuk dan hilang ingatan. Setelah mereka menikmati waktu muda, dulu waktu muda gagah, petah bercakap dan ingatan pun baik. Itu tafsiran yang kedua. Jadi kita faham itu summa radadnahu asfala safilin, ini ada 2 tafsiran. Tafsiran pertama itulah kita apabila Allah sudah elok-elok menciptakan kita hidup, kita melakukan dosa, tak taat kepada Allah, tak taat kepada Rasul, kita buat ikut suka, ikut hawa nafsu kita, maka Allah akan campakkan kita ke asfalas safilin, ke neraka yang paling rendah, asfalas safilin. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, Allah jadikan kita dengan sebaik-baik kejadian. Kemudian kita hidup sampailah umur tua. Maka pada masa umur tua itu kita menjadi hina, itu kita menjadi lemah, nyanyuk dan hilang ingatan. Yang mana pada masa muda dulu kita gagah, kita petah bercakap dan baik ingatan. Jadi berdasarkan kepada tafsiran yang terdahulu, yang mentafsirkan maksudnya ialah manusia berkenaan masuk neraka. Kerana apa? Kerana kekafiran. Kerana kekafiran segolongan mereka. Kafir. Ataupun mereka termasuk dalam orang yang mujrimun. Orang yang banyak dosa, banyak melakukan dosa. Ini adalah
pendapat Al-Hasan. Ya. Tafsiran kedua yang mengatakan maksudnya ialah manusia dikembalikan kepada umur tua yang nyanyuk, maka ini adalah pendapat Ibnu Abbas. Ini ahli tafsir yang masyhur. Ibnu Abbas, Ikrimah, Ad-Dhahhak dan An-Nakhai. Jadi di sini maknanya bermakna bukan semua orang akan menerima nasib yang sama, tetapi sebahagian saja. Ini adalah pilihan Ibnu Jarir. Okey. Jadi tafsiran kepada summa radadnahu asfala safilin. Dua tafsiran di sana ya, dua tafsiran. Kemudian dia kata kecuali orang-orang illallazina amanu wa amilus solihat. Illallazina amanu wa amilus solihat. Melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Illallazina amanu wa amilus solihat. Falahum ajrun ghairu mamnun. Tafsir, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Falahum, maka untuk mereka adalah ganjaran pahala yang tidak putus-putus. Falahum ajrun, bagi mereka, untuk mereka, falahum ajrun, ganjaran pahala. Kalau kita jumpa dalam Al-Quran, ajrun azim, apa ajrun yang lagi dalam ayat-ayat yang lain, makna ganjaran pahala. Ghairu mamnun, ghair yang tidak, mamnun putus-putus. Bagi mereka adalah ganjaran pahala yang tidak putus-putus. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Orang ini Allah akan memberi ganjaran pahala yang tidak putus-putus. Maksudnya, kecuali orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya dan hari akhirat. Beriman dengan Allah, Rasulnya dan hari akhirat. Serta melakukan amal soleh, seperti menunaikan kewajipan fardu dan ketaatan-ketaatan yang lain, untuk mereka pahala yang tidak putus-putus kerana ketaatan mereka tersebut. Nah ini kecuali orang yang mampu menghimpunkan iman dan amal, maka untuk mereka adalah pahala yang lumayan. Mereka terselamat daripada masuk neraka yang paling bawah dan dapat masuk syurga darul muttaqin. Kan? Falahum ajrun ghairu mamnun. Saya rasa dalam ayat-ayat yang akan datang ni ada banyak perkara yang harus dijelaskan, yang mungkin menarik lagi tentang umur tua ni. Saya akan saya akan bawakan doa doa mengenai nak elak kita daripada bukan umur tua saja, itu nyanyuk tu. Nak elakkan kita daripada nyanyuk. Ada doa-doa yang tertentu, insya-Allah akan kita huraikan di dalam dua ayat lagi je, dan dua ayat lagi tentang huraian tentang falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin. Kalau nak ikutkan, kita tengok makna dia dulu, iaitulah kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Kita nak lihat apa maksud pahala yang tidak putus-putus ni. Orang yang macam mana? Orang yang macam mana Allah beri pahala yang tak putus-putus. Kemudian yang ayat yang ketujuh tu, fama yukadzibuka ba'du biddin. Di sini ada
apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan? Sudah adanya keterangan itu, bukankah Allah? Jadi ada dua pertanyaan di sini, dua ayat ini. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Nanti saya akan jelaskan tentang dua ayat itu. Dan tadi ini kalian semua dengar saya sebut selepas alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Saya bala. Mana? Bila Allah tanya, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Bala, ya. Kita mengakui ya. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Aku adalah di antara orang yang menyaksikan tentang apa? Tentang adilnya Allah. Ahkamil hakimin. Kita jawab selepas daripada alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Itu juga adalah di antara sunat. Sunat. Kita jawab untuk ayat itu. Okey, sekadar itu. Okey, apa kita nak sharekan? Kalau ada yang nak sharekan. Jemaah sekalian, kalau ada nak sharekan apa? Dalam ayat 1 sampai ayat 6 tu, yang 2 lagi saya belum sebab ada penjelasan yang lebih panjang, lebih dalam lagi. 2 ayat tu ya. Apa? Tak ada apa? Tak ada apa nak share? Wahai jemaah. Ya ayat Tuhan. Ya ayat Fatimah. Ada apa nak share? Fatimah. Ada juga yang dapat betul salah dia orang cakap kita amalkan surah At-Tin ni boleh elak pada nyanyuk. Baca tiap-tiap malam 7 kali. Ada? Ada. Syahman lah. Syahman. Ya. Ya ke? Share. Arwah Ya. Terus adalah sebab dia ada kaitan juga yang saya sebut tadi kan pasal itu Betul. Pasal umur kan. Maradadnahu asfala safilin tu. Itu makna yang kedua tu. Itulah bahwasanya kita ni akan menempuh hidup yang yang darjatnya ke bawah. Ke bawah apa? Daripada muda pergi kepada tua. Lepas tu nyanyuk. Apa semua kan. Lemah, nyanyuk semua ada kat situ lah. Jadi kita mohon kepada Allah supaya kita dielakkanlah daripada nyanyuk tu. Sampai paut ayat 5 tadilah. Ayat 5 tadi. Ayat ke-5 tadi. Ya. Radadnahu asfala safilin. Qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Kan? Itulah ayat 5 tu. Ayat ke-5. Betul lah juga tu Fatimah. Syekh Osman yang Fatimah sebut tadi tu arwah dah kan? Ya. Kawan-kawan kita lah juga, dia adalah hafiz, seorang hafiz, dan dia dah sama-sama dulu kami di Mesir. Dia pun dah meninggal lah. Meletakkan ni dululah ya. Sebab apa? Sebab turunnya ayat 5 ni kan? Sebab turunnya ayat ke-5 ini. Summaradadnahu asfala safilin itu. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Diriwayatkan daripada Ibnu Jarir, daripada Ibnu Abbas tentang firman Allah itu. Summaradadnahu asfala safilin itu. Beliau berkata, Ibnu Abbas, beliau berkata golongan yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah satu golongan yang telah dipanjangkan umur mereka di zaman Rasulullah sehingga ke tahap nyanyuk.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai mereka itu tentang kewarasan mereka yang semakin hilang akal. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang keuzuran mereka. Allah menjelaskan bahawa mereka mendapat pahala menurut amalan mereka semasa siuman dulu sebelum menjadi mamai dan nyanyuk. Ayat 4 sampai 5 Ustaz. Ayat 4 sampai 5. 4 sampai 5. Asbab turunnya ayat ni. Ayat 5 itulah yang khususnya ayat 5 itulah. Semakin wasfala safilin. Jadi itulah yang apa ni nak menyatakan bahawasanya sebagai doa jugalah kepada kita dengan membaca surah At-Tin wa Zaitun. Jadi maknanya Allah nak jelaskan bahawa orang nyanyuk ni kita mintalah supaya Allah jauhkan kita daripada nyanyuk. Kalau nyanyuk juga, kalau Allah bagi kita sampai umur nyanyuk juga, sebab Allah janji di sini mendapat pahala. Orang yang nyanyuk tu mendapat pahala, tapi dengan syarat apa? Masa yang mereka lakukan semasa siuman dulu, semasa tak nyanyuk dulu, semasa muda dulu dia banyak buat amalan. Tapi kalau tak banyak buat amalan masa muda, macam mana? Orang muda jangan leka, jangan ingat kata nantilah aku tua aku buatlah amalan. Buat daripada muda. Supaya bila kita nyanyuk esok, maknanya tampung. Allah beri pahala kita menurut amalan yang semasa kita buat dulu. Jadi tu kita tengok kalau katalah atuk-atuk kita nyanyuk ke mak saudara akan nyanyuk ke, kita punya perhati. Pada dia masa muda tu dia di antara orang yang buat amalan tak? Kalau di antara orang yang buat amalan, kita jangan susah hati. Kita jangan susah hati. Allah bagi ganjaran kepada dia seperti mana amalan yang dia buat ni. Tapi kita susah hati kalau dia tak buat amalan. Tak buat amalan masa muda dia dulu. Tapi alhamdulillah lah juga kan. Kut-kutlah dia semasa sebelum dia nyanyuk tu pun dia baru sedar ke, dia buat amalan. Dia suka nak tahu tu, nak tahu ni, nak buat amalan tu, nak buat amalan ni. Alhamdulillah lah. Jangan sampai terlarut-larut sampai jadi nyanyuk, maknanya amalan kita tak ada apa sebelum ni. Tak ada amalan sebelum ni. Jadi dari sekarang ni, kita buat amalan-amalan supaya bila kita sampai kepada umur tu, dan cucu yang belum, tok ke mak yang nyanyuk tu, kita nak ingat, tak apa, mak kita dulu banyak buat amalan. Maknanya Allah, insya-Allah Allah bagi ganjaran kepada dia seperti mana dia buat dulu. Harapnya begitulah. Kita harapnya begitulah kita. Okey. Takat tu hari ni Ustaz. Okey, kita pun dah mencapai 7 minit, 8 minit. Ya. Okey. Saya mohon maaflah sekiranya apa yang kita bincangkan hari ini tidak memuaskan ke ataupun apa ni, ada kekurangan daripada saya di sana sini. Saya sedar bahawa saya ni pun sambil belajar dan sukalah sangat nak tahu apa-apa yang ada di dalam ayat ini, dan itulah yang saya terangkan kepada kita sharekan kepada kita semua hari ini. Dan saya mohon maaflah kalau sekiranya kalau bertanya tu tak dapat jawapan yang memuaskan. Buat saya cap ayam pun tidak, tak ada cap apa langsung. Jadi saya mohon maaflah. Itulah saja yang dapat saya bagi, sekadar upaya saya yang lemah ini Itulah. Tolonglah doa untuk saya supaya Allah mudahkan
saya, anak-anak saya, cucu saya yang masih berada dalam karantin. Semoga Allah bagi kesihatan, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, kita doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ya Allah. Allahumma inna nastaudi'uka ya Allah ma 'allamtana wardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka hubbaka ya Allah wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilaina min anfusina wa min ahlina wa min al-ma'il barid. Allahumma barik lana ya Allah fi azwajina wa auladina wa banatina wa ahfadina wa hafidatina waftah lana wa lahum al-khairat wal barakat wa rizqan halalan tayyiban wa qina wa qihim as-sayyi'at wal fawahish wal adrar wal amrad wal asqam wa la tahrimna birrahum wa ihsanahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Allahumma inna na'udzubika minal junun wal juzam wal baras wa sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal junun wal juzam wal baras wa sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal junun wal juzam والبرص وسيء الأسقام. اللهم خلصنا من الوباء. اللهم خلصنا من الوباء. اللهم خلصنا من الوباء. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.